Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pertama sekalinya terima kasihlah kepada pengacara kuliah kita pada petang ini, saudara Firdaus dan semualah yang mungkin bersama-sama kita pada petang ini, sambil-sambil kita tunggu masa untuk berbuka puasa. Jadi pertama sekalinya kita cuba renung kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan bulan Ramadan itu sendiri, sebagaimana yang kita sedia maklum, satu ayat yang masyhur yang sentiasa dibaca oleh mana-mana ustazah kita ataupun guru-guru kita lah apabila berkaitan dengan bulan Ramadan, iaitulah satu firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya difardukan ke atas kamu puasa sebagaimana yang telah difardukan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita masuk kepada membicarakan tentang Lailatul Qadar ataupun malam Lailatul Qadar pada petang ini, jadi terlebih dahulu kita cuba tengok sendirilah, terlebih dahulu kita cuba tengok falsafah ataupun perintah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita supaya berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Jadi kita sebagai umat Islam pertama sekali, bila mana datangnya perintah kepada kita puasa Ramadan ini, seharusnya kita rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat untuk melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita sepatutnya sebagai seorang beriman, tahap keimanan dalam diri kita ni kita boleh tengok daripada percakapan kita. Contohlah, cuba kita tanya muhasabah diri kita masing-masing ketika awal sebelum datangnya Ramadan, masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban contohnya, ketika dekat-dekat nak masuk Ramadan, apa perkataan yang keluar daripada mulut kita? Setengah daripada kita, Allah, kena puasa pula. Nah, baru je lepas puasa, kena puasa pula. Dan ada juga setengah daripada kita yang bila mana nak masuk Ramadan, Alhamdulillah, boleh puasa pula kita pada tahun ni. Jadi kedua-dua jawapan ataupun perkataan yang terbit daripada dua manusia yang berbeza tadi sebenarnya mempunyai nilai iman yang berbeza di antara satu sama lain. Hak pertama tadi, seolah-olah puasa ni sebagai satu bebanan kepada diri dia. Sedangkan yang kedua, puasa ni dia merasakan dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia laksanakan. Kerana dia tahu matlamat yang Allah Taala perintah kepada dia ialah la'allakum tattaqun, supaya mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa ni maknanya ada rasa gerung dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang insya-Allah akhirat nanti balasannya, ganjarannya adalah syurga, Jannatul Firdaus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah sidang pendengar, sidang hadirin yang dirahmati Allah Taala sekalian, dalam setiap apa sahaja yang kita duduk atas dunia pada hari ini, tak,
setiap percakapan kita, setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita sebenarnya itu melambangkan kepada sejauh mana level iman yang ada dalam diri kita. Kita tengok hari ni lah netizen yang berada di alam maya, bila mana mufti wilayah mengeluarkan kenyataan bahawasanya haram langgar SOP untuk balik pulang ke kampung. Jadi kita melihat ramai di kalangan kita yang tak boleh nak terima benda-benda gini. Seolah-olah mufti kena ikut kita. Jadi daripada puasa inilah kita cuba untuk tanam supaya kita dapat dapat lahir rasa takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa dengan erti kata buat apa yang Tuhan suruh dan tinggal apa yang Tuhan larang. Cuma Ustaz cuba nak tarik perhatian di sini ialah satu falsafah takwa yang telah dikemukakan oleh Ubay bin Ka'ab ketika mana ditanya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala ketika beliau menjadi khalifah kedua selepas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar ketika mana menjadi khalifah, dia pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apakah kamu tahu tentang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu Ubay bin Ka'ab tanya balik kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apakah tuan pernah berjalan di atas duri-duri yang banyak? Ya, pernah. Kenapa? Bagaimanakah keadaan tuan ketika mengatur langkah semasa berjalan di atas duri-duri yang banyak? Kata Sayyidina Umar, sudah barang pastilah aku akan berhati-hati di atas setiap susunan langkah aku. Supaya apa? Supaya tidak tertusuk oleh duri-duri yang banyak. Maka kata Ubay bin Ka'ab, itulah sebenarnya takwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Kerana takwa kepada Allah, takut kepada Allah Ta'ala ni bukan hanya perlu dilafaz pada mulut, tetapi perlu dibuat. Iaitu berhati-hati dalam setiap tutur kata kita, berhati-hati dalam setiap perbuatan kita, supaya tidak tertusuk oleh duri-duri yang banyak. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hadirin dan hadirat, malam petang ni kita nak bercakap tentang Lailatul Qadar. Kebetulan kita ni baru masuk 10 yang terakhir. Biasalah bila masuk 10 yang terakhir ni, siapa banyak WhatsApp kepada kita tentang petua-petua. Bagaimana nak mendapatkan Lailatul Qadar. Ada yang masyhur kepada kita, petua-petua yang di-share di dalam grup-grup WhatsApp, dalam status-status Facebook, iaitu petua daripada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kata Imam Ghazali, bila mana dia berpegang dengan petua ni, dia tidak pernah tertinggal untuk mendapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ni bila selepas berlaku pada malam tersebut, esok itu insya-Allah lah tandanya semakin jelas kepada kita. Jadi sedikitlah Ustaz nak kongsi petua Imam Ghazali lah yang dikongsikan dalam banyak dalam status Facebook ataupun grup-grup WhatsApp, terutama 10 akhir Ramadan ni. Dan petua ni sebenarnya banyak dalam kitab Syiarus Salikin pun ada yang dikongsikan oleh pengarang kitab kepada kita. Antara petua Imam Ghazali, kalau nak dapat Lailatul Qadar ni, dia kata kita kena tengok hari pertama kita berpuasa. Tengok hari pertama kita berpuasa. Kalau hari pertama kita berpuasa pada hari Ahad dan Rabu, mana malam Lailatul Qadar tu jatuh pada malam yang ke-29. Jadi tahun ni hari apa kita start puasa? Start hari Rabu kan? Hari Selasa. Jadi kalau hari Ahad ataupun Rabu, maka kita berhati-hati pada malam yang ke-29. Kemudian kalau puasa kita bermula pada hari Isnin, maka berjaga-jagalah pada hari yang ke-21.
malam yang ke-21. Dan kalau kita puasa pada hari Selasa atau hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar tu jatuh pada malam yang ke-27. Begitu juga kalau kita start puasa pada hari Khamis, maka malam Lailatul Qadar diharap-harapkan berlaku pada malam yang ke-25. Dan kalau bermula puasa pada hari Sabtu, maka diharapkan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ke-23. Kata Imam Ghazali, bila aku cek buat kajian berdasar kepada hari-hari ini, aku dapati tak terlepas sekali pun malam Lailatul Qadar. Cumanya Ustaz nak sebut di sini, ini petua yang dikasihkan oleh Imam Ghazali pada waktu tersebut. Pada waktu tidak ada Facebook, pada waktu tidak ada telefon pun tidak ada. Bahkan nak berjumpa pun payah. Jadi menasabahlah kalau orang yang ada rezeki diberi ketemukan untuk bertemu dengan Imam Ghazali, bawa pula pasal malam Lailatul Qadar, jadi tak ramai. Hak petua ni seorang dua aja. Yang dikongsikan petua ni oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, insya-Allah pada waktu itu dia dapat. Tapi hari ni kita tengok kepada konteks asal Lailatul Qadar ini suatu malam yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak zaman kita lah ni seluruh dunia pakak tahu kalau malam Ahad, malam Rabu petua Imam Ghazali ni. Jadi kita tak boleh nak berpegang lah sekatu apa ni dengan sepenuh keyakinan di sini, sebab Allah Taala menjadikan satu malam ni untuk kita mencari-cari. Cuma orang itu pun dia cari juga, tapi maklumat ni tidaklah tersebar meluas sebagaimana kita pada hari ini. Baik. Bila kita nak bercakap tentang Lailatul Qadar, satu ayat yang sinonim dengan Lailatul Qadar ni ialah dalam surah Al-Qadar sendirilah, ayat 1 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu, wa ma adraka ma Lailatul Qadr? Apakah dia yang dikatakan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu ialah lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama banyak dengan 1000 bulan, tetapi lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau kita mampu dapat malam ni, kalau 1000 bulan ni lebih kurang 83 tahun 4 bulan. Tapi melebihi, kata Allah, melebihi daripada 1000 bulan. Ada mana lebih banyak lagi lah. Lailatul Qadar ni, zaman-zaman kita kecil, ustaz-ustaz kecil dulu, budak-budak dulu, macam-macam kita dengar orang-orang kampung kita kecek Lailatul Qadar ni, rupa dia supaya mari jumpa kita, pakai jubah lah, pakai gapo lah semua. Jadi kalau terutama kepada pelajar-pelajar yang belajar sekolah agama, dia tahu Lailatul Qadar ni berasal daripada dua kalimah. Dua perkataan, Lailah, malam, Al-Qadar, satu ketetapan. Malam ni maksudnya, apa malam? Malam ni bermaksud apabila tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar, ataupun yang kita kata berlawan dengan siang hari. Bukan siang hari itu malam lah. Nah, sedangkan Al-Qadar pula bermaksud kemuliaan ataupun ketetapan ataupun hukum sesuatu. Nah, jadi dalam bab ni lah, kalau kita nak tengok, para ulama sendiri berbeza pendapat apabila perkataan Al-Qadar itu sendiri disandarkan kepada Lailah, pada malam. Jadi ada ulama berpendapat bahawasanya ada ulama berpendapat ianya kerana kemuliaan yang terdapat pada malam tersebut. Nah, jadi sedangkan ada pendapat ulama yang lain mengatakan bahawasanya nama Lailatul Qadar ni memberi beberapa maksud. Antaranya dengan makna sempit, kerana dunia pada malam tersebut menjadi sempit dengan ramainya malaikat yang turun
Inilah pendapat yang daripada Khalid bin Ahmad. Dan ada juga pendapat yang mengatakan hukum atau keputusan kerana pada malam tersebut semua urusan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak lagi lah. Sedangkan Syed Qutb rahimahullah ta'ala berkata, terdapat ayat-ayat Al-Quran yang menyebut peristiwa malam ini berkilauan, memancarkan cahaya. Ia melimpahkan cahaya yang tenang, indah dan mesra, iaitu cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang gilang gemilang dalam Al-Quran. Jadi malam Lailatul Qadar ni, kita tahu iaitu kelebihan dia lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ni gapo hak berlaku pada malam ni? Iaitu Allah Ta'ala sebut tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam ni turunnya malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan penuh kesejahteraanlah malam ini sehinggalah terbit waktu fajar. Jadi mengoyak malaikat yang turun ni menandakan pada waktu malam tersebut malam yang penuh barakah lah, penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau kita berdoa pada malam ni, kita akan mendapat kelebihan yang terlalu banyak lah. Okey, kalau kita tengok, kita nak kecek tentang Lailatul Qadar tu sendiri. Nah, adakah sebelum kita nak kecek tentang kelebihan Lailatul Qadar, Ustaz nak tanyanya sebagai muhasabah kita bersama, adakah kita ni terasa nak kejar Lailatul Qadar? Nah, sekarang ni musim PKP, kita nak tubik rumah pun tak boleh, nak keluar rumah pun susah, nak buat ibadat di masjid, nak iktikaf pun tak boleh. Nah, sekarang ni, nah, kalau hari tu kita boleh iktikaf ada di masjid apa semua tu, tapi sekarang ni tak boleh. Adakah kita rasa gembira dengan sebab PKP menyebabkan kita tak boleh pergi ke masjid? Di situ juga menunjukkan kepada keimanan kita lah. Jadi kalau kita nak tengok, pertama sekali keistimewaan tentang Lailatul Qadar itu sendiri. Yang pertama, Lailatul Qadar ni ialah waktu ataupun malam yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Bagaimana kita baca ayat tadi lah. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Ibn Abbas, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan kepada Rasulullah tu barulah secara beransur-ansur 23 tahun. Hak sekaligus daripada Baitul Izzah ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan yang kita nak sangat ni, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni umur kita pendek. Umur kita lebih kurang 60 hingga 70 tahun. Lah ni kalau orang masuk umur 50, orang Melayu kita ni banyak penyakit dah. Penyakit cimaning, penyakit macam-macam penyakit lah mari. Cuba tengok mak ayah kita lah, tanya. Macam-macam penyakit dah mak ayah kita. Dulu mak ayah kita tengok steady. Lah ni obat 2-3 macam dah obat. Mula seobat, kemudian 2 obat, kemudian 3 obat. Lama-lama penuh bekas obat. Jadi itu hak kita kata hak berapa pada di kalangan pelajar-pelajar pula jangan duk sedap bahawasanya kita akan panjang umur dah. Jadi sebab umur ni tak tentu bila. Ramai hak mati muda pada kita dan ramai sahabat-sahabat kita yang baru belasan tahun pun mati dah. Jadi yang kita nak sangat Lailatul Qadar sebagai umat Nabi Muhammad yang umur kita ni tak panjang mana, sebab pertama tadi lah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau mengikut ulama-ulama seperti Mujahid, Qatadah dan ulama-ulama lain,
Mereka berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan lebih baik pada 1000 bulan adalah solat dan amalan pada Lailatul Qadar tu lebih baik daripada solat dan puasa di 1000 bulan yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Tak. Jadi lebih kurang 3 tahun lebih lah kalau siapa boleh hak ni sekali seumur hidup ada dah. Tapi tak okey kita nak sekali seumur hidup. Kita akan cuba bagi orang yang beriman, bagi orang yang tamak kepada kebaikan akhirat yang berganda-ganda, dia akan cuba kejar supaya dia tak tertinggal. Bermula daripada akhir balik dia ni, tak sampailah kepada dia ni menghembuskan nafas yang terakhir, dia akan cuba untuk mendapatkan setiap tahun yang dilalui dalam bulan Ramadan ni malam Lailatul Qadar. Kalau 10 tahun dia dapat pelakon tu, alhamdulillah. Itu yang kedua. Seterusnya Lailatul Qadar ni kalau kita nak tengok iaitu malam yang penuh barakah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Surah Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkati, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ni malam yang penuh barakah. Malam Lailatul Qadar ni juga menunjukkan keistimewaan malam tersebut. Banyaknya malaikat turun dan pada malam Lailatul Qadar kerana banyaknya keberkatan pada malam tersebut. Jadi malam ni kalau kita kita jumpa dengan malam ni, lagu mana kita nak buat? Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana apa yang seharusnya kami berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala kalau kita dapati malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Jadi Nabi ajar satu doa kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya kalau kamu dapati pada malam, kamu segera malam ni malam Lailatul Qadar, maka berdoalah dengan Allah Ta'ala, ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ataupun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuma ada orang kita tambah Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cuma lafaz daripada hadis Nabi SAW, Allahumma innaka afuwun, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya kamu sangat pengampun, yang maha pengampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, dan kamu suka untuk memberi keampunan kepada kami. Fa'fu anna, ataupun fa'fu anni, maka berilah keampunan kepada kami. Minta ampun banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita gaduh nak minta dunia. Dia sebenarnya bila kita dapat akhirat, bila kita dapat keredaan Allah, bila kita dapat dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dengan sendiri dia akan mari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mari rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara sebab orang payuh rezeki dia, sebab kadang-kadang dosa dia. Kita ni kan dosa banyak. Dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita dengan mak ayah kita. Dosa kita dengan guru kita. Dosa kita dengan sahabat-sahabat kita. Dan ustaz sentiasa perhati. Start daripada remaja sampailah umur lah ni, jadi orang tua lah ni. Kita perhati bagaimana sahabat-sahabat kita yang dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara sahabat-sahabat ustaz yang ramai dimurahkan rezeki oleh Allah Taala, di kalangan mereka ini banyak menghormati orang tua, banyak menghormati sahabat-sahabat. Kita ni kadang-kadang bukan setakat orang tua, ibu bapa kita, rakan-rakan kita sendiri kita tak jaga hati. Sebenarnya bila mana kita jaga hati sahabat-sahabat kita, di situ dah sebenarnya sahabat akan rasa senang dengan kita. Sebablah kita badi doa lah pada malam Lailatul Qadar ni. Kalau kita segera malam Lailatul Qadar, pertama sekali kita minta ampun banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau kita minta petunjuk dan hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada diri kita saja,
bahkan kepada saudara mara kita. Ramai lagi saudara-saudara mara kita di luar sana no, yang tak berapa nak kenal agama. Nak kita tengok Allah ni lah. Poya-poya PKP, wabak Allah Ta'ala buat turun, wabak COVID-19 pun kita nampak tidak ada keinsafan daripada kita. Bahkan bahasa-bahasa semakin ganas yang diguna di luar sana. Jadi kita melihat dalam pandangan penuh kasih sayang kepada mereka, kita berdoa dengan Allah Ta'ala, ya Allah, berilah hidayat dan bukakanlah pintu hati mereka ini supaya melihat kebenaran, supaya mereka ini mengenali diri mereka ni siapa. Nah, itu yang kelebihan yang ketiga pada malam, kelebihan Lailatul Qadar. Kelebihan yang keempatnya ialah pada malam ni malaikat-malaikat dan serta malaikat Jibril sendiri akan turun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana dalam ayat surah Al-Qadar itulah, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim. Pada malam ni turunnya para malaikat dan Jibril, dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan mereka. Itulah sebab itulah antara tanda-tanda yang masyhur kepada kita selepas daripada malam tu pagi esok ke, antara tanda kalau semalam Lailatul Qadar, pagi esok ke tu matahari tidak bersinar lah. Kata Imam Nawawi, sebabnya kerana apa? Kerana ramainya malaikat-malaikat yang turun pada malam tersebut sehingga waktu fajar yang menyebabkan cahaya matahari itu terlindung di sebalik malaikat yang begitu ramai. Wallahu a'lam sejauh mana. No? Jadi apapun pada malam tersebut malaikat turun yang begitu ramai lah. Cumanya hak kita tak biasa dengar malaikat apa ni Lailatul Qadar mari salam dengan kita jumpa Lailatul Qadar gitu gini. Tak tahulah ustaz lagu mana tu. Cumanya Lailatul Qadar sebagaimana kita malam suatu ketetapan yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian malam ni Lailatul Qadar juga disifatkan sebagai suatu malam kesejahteraan. Kerana pada malam ni turun malaikat ni turun mengucapkan salam sejahtera, salamun kepada seluruh penduduk bumi. Salamun hayya hatta matla'il fajr. Selamatlah malam itu sehingga terbit fajar. Dalam surah Al-Qadar lagi lah. Jadi antaranya ulama-ulama ada menyebut seperti Ibn Mujahid apa semua, malam tersebut penuh keselamatan di mana syaitan tidak dapat berbuat apa-apa pada malam tersebut. Sama ada nak berbuat buruk ataupun mengganggu siapa-siapa sahaja pada malam tersebut. Sebagaimana tersebut dalam tafsir Quran Al-Azim. Juga malam tersebut boleh membawa makna bahawa malam yang terselamat daripada hukuman dan siksaan kerana mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang hadirin dan hadirat yang ataupun pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Taala sekalian, saban tahun kita dengar saudara mara kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan diwatikan oleh Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Tahun lepas pun banyak dah kita dengar saudara mara kita. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan itu sebagai satu tanda kebaikan kepada diri dia. Cuma kita sendiri tak tahu lagi bila. Tak tahu lagi Tuhan nak ambil dengan cara lagu mana kita ni. Mudah-mudahan kita pun menjejak kaki, turut jejak langkah mereka jugalah. Maknanya kalau Tuhan nak ambil nyawa kita pun dalam keadaan kita ni bersedia dengan kematian. Dan seterusnya malam ni malam diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa setiap kita yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ni. Malam kita yang menghidupkan malam Lailatul Qadar ni akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi SAW sendiri, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
Sesiapa yang melakukan solat pada malam Lailatul Qadar ni, imanan wahtisaban, dengan penuh rasa iman, keimanan, dan dengan penuh rasa mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Mana kita buat apa ni, kita qiyamul lail, kita gapo semua ni ialah untuk kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada setengah kita sehingga buat live. Ustaz tak tahulah tu, wallahu a'lam lah. Mudah-mudahan niat yang baik. Cuma kalau kita bagi orang biasa yang kita rasa kita tak mampu nak kawal apa ni, perasaan riak ke apa semua, lebih baik kita cuba eloklah kita buat live. Kadang-kadang kita tertipu oleh setan. Bangun bangkit waktu malam dah, baca Quran sedak-sedak sehingga menangis. Ada lagi kita ambil telefon, pokok gambar kita duk dengar teriak tu tak. Jadi berhati-hati dengan tipu daya setan lah. Tak. Jadi kalau boleh kita tak payah tunjuklah ke orang apa semua tu. Kita cuba jaga diri kita boleh-boleh. Kalau ustaz dia tak mampu, kalau awak orang ikhlas dah, tak tunjuk-tunjuk lah. Supaya amalan kita boleh menjadi ikuti orang lain. Tapi kalau kita rasa kita suka untuk jaga ikhlas kita suka dipuji, suka dipuja ke apa semua, baik kita cuba elok. Kita bimbing takut amalan kita penuh. Sedangkan kita buat amalan, bangun malam ke apa semua, tak ada kerja lain kita, ialah kerana kita nak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibn Hajar Al-Asqalani sendiri mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan imanan sini ialah dalam keadaan dia beriman adalah nak membenarkan janji Allah. Membenarkan janji Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pahala yang diberikan kepada orang yang menghidupkan malam tersebut. Dengan penuh yakin bahawasanya Allah Ta'ala akan memberi pahala kepada dia. Ihtisaban wahtisaban, bermakna kita mengharapkan pahalanya hanya daripada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada benda yang lain. Itu cuba beringatlah. Supaya kita lah, kadang-kadang kita bangun pagi, kita boleh tahajud, alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila-bila bangun tahajud, kita pun tazkirah dalam grup WhatsApp kita, pukul 5 kita hantar grup WhatsApp, kata-kata Imam Syafi'i, hadis Nabi, tazkirah ke apa semua tu. Wallahualam sejauh mana adakah kita mampu untuk menjaga hati kita. Kalau kita rasa kita mampu jaga, silakan. Kalau kita rasa tak mampu, kalau kita rasa dengan tazkirah yang kita hantar pada waktu pukul 5 pagi tiap-tiap pagi itu boleh menimbulkan riak dan merosakkan amalan kita sendiri, baik kita mengelak diri daripadanya. Tapi kalau kita rasa kata kita boleh, kita ada apa-apa, silakan, tak ada masalah. Cuma biasanya pada 5 pagi ni biasa orang tak baca lagi WhatsApp kita ni. Sebab bila kita dah hatta pada waktu sahur, pada waktu 5 pagi, 4:30 pagi ni, kita bimbing sampai satu masa orang pakat puji kita. Alhamdulillah, anta ni qiyamul lail semua, tak berhenti ada. Sampai masa kita sifat manusia yang lemah ini, kadang-kadang kita kita terkesan. Kita terkesan dengan pujian-pujian orang. Sebab itulah cuba-cubalah buat kira-kira sejauh mana yang kita rasa kita boleh hadapi benda ni. Kalau kita rasa terkesan, baik kita tak ikhlasi, kita sembunyikan terus amalan kita yang kita bangun pada waktu pagi. Allah tak tahu siapa-siapa. Dalam kita sembunyi itu kadang-kadang rosak lagi. Sebab apa? Mari perasaan ujub. Jadi cubalah buat yang terbaik. Sebab bagi kita setiap Ramadan yang kita lalui, maka Ramadan ini adalah Ramadan yang paling baik, yang terbaik yang cuba kita capai daripada Allah Subhanahu untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi Ustaz fikir awal tadi Ustaz dah kasih dah sedikit petua Imam Ghazali tentang bilakah malam-malam Lailatul Qadar. Jadi Ustaz telah memberi sedikit komentar lah tentang malam-malam tersebut. Mungkin pada waktu tersebut memang alhamdulillah Imam Ghazali dapat semua. Bila dia menggunakan kaedah hari yang pertama jatuh pada hari gapo, kemudian dia pati jatuh pada malam
malam berikut. Nah, pada waktu tu. Tapi waktu lah ni moga sebutir dunia dah tahu. Kan? Tentang petua Imam Ghazali ni pakak kosi yang jadi tawar. Sedangkan apa sama telah lagi malam Lailatul Qadar ini malam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hadis-hadis nabinya perintah kepada kita supaya mencarinya pada 10 malam yang terakhir. Berhati-hati pada 10 malam terakhir. Seolah-olah kalau kita teh buka, jangan akak. Walaupun semalam pun jangan akak. Straight. Cuma nak tanyanya, kita masuk dah ni, apa ni? Lepas ke dah lagi? Malam Lailatul Qadar ni. Ni, ada soalan ke? Macam mana nak tahu dapat mana Lailatul Qadar atau tidak? Kita tengok belakang soalan dulu. Apa ni? Assalamualaikum. Apa ni? Hamidi. Lah tak jumpa dengan sahabat kita ni. Farah Irdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana nak dapat, nak tahu kita dapat Lailatul Qadar ataupun tidak? Yang seterusnya Muhammad Abdul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di sini saya ada 2 soalan. Saya ingin bertanya, apabila kita bangun qiyam pada waktu malam, manakah solat sunat yang lebih afdal dilakukan terlebih dahulu antara sunat tahajud dan sunat taubat? Kedua, adakah ada solat sunat Lailatul Qadar? Kalau ada, bagaimanakah kaifiatnya? Mohon pencerahan. Hebat-hebat soalan ni. Macam mana para salihin berusaha untuk dapat malam Lailatul Qadar? Jadi soalan-soalannya kita boleh gabungkan lah dari segi jawapan dia. Pertama sekali, apa ni, nak tahu kita boleh ke tak, nak tahu kita rasa kita dapat ataupun tidak malam Lailatul Qadar. Jadi antaranya nak tahu kita dapat ke tak, pertama sekali syarat dia jangan tinggal walaupun semalam ni. Tak start daripada, sebab kalau 10 malam terakhir ni bukan bermula malam ke 21. Tak. Boleh jadi kalau kita kata malam ganjil tak. Kalau lah Ramadan ni kata setengah guru Ustaz, kalau Ramadan tu hanya setakat 29 hari boleh, setakat 29 hari, maknanya 10 malam ganjil tu jatuh kepada malam 20. 22. Itu jadi malam ganjil tu, malam 29 tu malam kena. Kalau malam tu jatuh 30, 21, 22, 23, 25, ada 27, 29, malam-malam yang ganjil. Jadi wallah alam, yang penting pertama sekali syaratnya, pertama sekali 10 malam direct tu jangan kita lupa. Sebenarnya bukan kata kita nak 10 malam ni je. Allah Ta'ala tu Maha Kaya. Allah Ta'ala boleh melihat sejauh mana kesungguhan seorang hamba tadi. Maknanya kalau kita start daripada awal Ramadan lagi, 1 Ramadan lagi, kita ni tak berhenti gadu, kita beribadat. Pada waktu malam Ramadan, tahajud ke apa, kita tak pernah tinggal. Cuma pada malam 20 akhir ni, 10 yang terakhir ni, kita lebih sikit. InsyaAllah orang ni akan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Yang keduanya, kita dapat tahu tengok esok ke lah. Pada keesokan hari itu dengan tanda-tanda malam tersebut juga malam yang kita rasa tenang lah, tidak serabut sangat. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dia akan merasai malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kalau zaman Ustaz duk masih duduk, biasanya ulama-ulama kita, doktor-doktor di Universiti Azhar ni, dia akan ceritalah semalam Lailatul Qadar. Tak sebab ada tanda-tanda dia. Cuma kita tak sampai tahap tu. Ilmu kita nak bagi tahu tu, cuma kalau kita rasa, kita je yang rasa. Mana kita insya-Allah kalau dapat turut apa ni kaedah yang Ustaz buat saat ni, start daripada awal, insya-Allah kita akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Cumanya kalau hak malam-malam sebelum ni kita ni ada buat, ada bangun, ada tak. Tak apa, hak lepas tu lepas.
kita istighfar kepada Allah Ta'ala, dan insya-Allah kita minta dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguh, ya Allah, kurniakanlah kepada aku malam ini kepada aku untuk aku bertemu dengan pada malam tersebut. Okay, insya-Allah dah. Kemudian Muhammad Abdul dah ni. Soalan dia ni hebat ni. Nak bangun malam. Bila kita bangun malam nak semaya hak mana dulu? Nak semaya tahajud dulu ke? Ada taubat dulu ke? Setengah-setengah pandangan ulama katakan bahawasanya semaya tahajud semaya taubat dulu pun tak apa, semaya tahajud pun tak apa. Kalau bagi setengah ulama saat ni dia nak kalau boleh kita semaya taubat. Sebab itulah kalau kita okay, bila kita bangun pada waktu malam, bila kita nak rasa nikmat kita semaya dengan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita kena mandi dulu. Mandi dengan kita niat, kita bersih tubuh badan kita, dengan kita bersih segala dosa-dosa kita, apa semua ambil semaya balik. Kalau kita bangun sekadar kita basuh muka ambil semaya boleh, tapi tak sedap. Sebab sekarang kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah nikmatnya semaya bagi ustaz lah. Nikmatnya kita semaya malam ni semaya secara. Kerana kita di sanalah semaya ni masuk bermunajat, berbisik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara perseorangan. Jadi kita nak minta gapo? Kalau kita nak semaya hajat, semaya tahajud malam gapo sebut, kita dosa banyak. Jadi ulama-ulama itu sebelum dia nak memohon sesuatu dengan Allah Taala, dia akan minta ampun dulu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta semaya taubat dulu lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau semaya taubat gapo sama kita. Ulama-ulama ni meletakkan nama. Cuma kita semaya yang pertama kita tu dia kira tahajud lah tu sebab kita tidur dah. Ya, kemudian kita berdoa dulu dengan Tuhan, minta ampun, minta gapo semua tu. Gitulah lebih kurangnya. Kafiat sama je. Mana sunat Lailatul Qadar tu tak pastilah tu. Mungkin boleh tanya pada guru-guru yang lain kan. Tak ada masalah tu. Okey. Biasanya kafiat yang lebih kurang sama ya. Okey. Macam mana para solihin berusaha untuk dapatkan Lailatul Qadar? Biasalah sebagaimana yang kita maklum para solihin ni biasanya tak adalah dia akan bila malam terakhir pada 10 malam terakhir dalam bulan Ramadan ni dia akan cawak kotak. Maknanya kalau orang-orang lelaki ni dia akan beriktikaf di masjid, maknanya tinggal sementara isteri di rumah gapo semua tu mentalah. Mana lebih fokus pada waktu tersebut. Pada malam terakhir tadi. Tumpukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biar kita ada keinginan sungguh-sungguh. Kita keinginan sungguh-sungguh nak dapatkan malam Lailatul Qadar tadi. Jadi insya-Allah bila kita kita cuba bersungguh-sungguh, insya-Allah akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun Tuhan yang boleh memilih kita. Nah, kemudian berbalik pada kita tadi, pendapat kalau Ustaz perhati-perhati daripada hadis-hadis Nabi SAW, banyak hadis-hadis yang menunjukkan malam Lailatul Qadar ni jatuh pada malam yang ke-27. Misalnya kata Abu Ka'ab, demi Allah sesungguhnya Ibnu Mas'ud telah meyakinkan bahawa malam Lailatul Qadar ni jatuh pada dalam bulan Ramadan. Manakala Lailatul Qadar pula jatuh pada malam ke-27. Akan tetapi dia enggan untuk memberitahu kepada kami malam yang tepat kerana Nabi takut kami tidak berusaha carinya pada malam-malam yang lain. Begitu juga riwayat Muawiyah yang bermaksud bahawasanya Nabi SAW bahawa Lailatul Qadar ni berlaku pada malam ke-27. Banyaklah yang diharapkan pada malam yang ke-27. Cuma ada juga hadis-hadis lain yang menyebutkan mana start daripada 10 yang terakhir tu. Nah. Keduanya ada juga yang disebut sebagai pada malam 23 Ramadan. Ini pendapat Imam Syafi'i lah.
Inilah juga pendapat Imam Malik, Ibn Khuzaimah dan Abu Awanah. Berdasar pada hadis riwayat Abdullah bin Unais bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau lailatul qadri lailata salasa wa ishrina. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam yang ke-23. Banyak malam ni kalau kita nak baca sesuatu, nak tengok sesuatu tentang hadis-hadis Nabi ni, mana nyusah dah. Mana yang paling penting 10 malam terakhir itu kita carilah. Nak carilah Lailatul Qadar pada malam. Jangan kita miss walaupun satu malam, agak-agak gitu. Kenapa kalau kita kata apa Tuhan tak rakyat selalu malam Lailatul Qadar? Bila ataupun Rasulullah tak rakyat selalu bagi tahu selalu pada kita malam Lailatul Qadar ni. Jadi antara rahsia Allah Taala sembunyikan malam Lailatul Qadar ni ialah supaya ianya menjadi pendoronglah kepada kita untuk sama-sama kita cari. Kalau Tuhan rakyat selalu, Rasulullah rakyat selalu, bagi tahu selalu kepada kita, menyebabkan kita malah. Bulan tu kita duduk saja. Tak boleh jadi terawih pun kita tak sembahyang terawih. Qiyamul lail biasa pun kita qiyamul lail kita tunggu. Contohnya kalau Tuhan tetap malam Lailatul Qadar ni malam 27 ya. Jadi kita malam lain duduk saja, tengok TV, tengok bola. Malam 27 baru kita berangkat. Kalau orang puan pula, buat kuih, tukar lasir baru, gapo semua. Tak. Orang perempuan jangan disibukkan sangat dengan benda-benda seperti itu. Tak. Kerana kita Ramadan ni sekali ya setahun hak mari. Tak. Kalau kita terlepas tahun ni, terlepas pula bimbangnya. Jadi kita harap-harap kita dah sama dengan Lailatul Qadar ni. Jadi itu antara rahsianya. Maknanya Allah Ta'ala sengaja sembunyikan supaya kita ni pakat bersungguh. Pakat bersungguh untuk menunaikan ibadat. Untuk kita cari Lailatul Qadar. Seperti mana disembunyikan masa yang diperkenankan doa. Tak? Disembunyikan masa diperkenankan doa pada hari Jumaat. Dan namanya yang agung. Nah, maknanya Tuhan tak royak. Dari Jumaat tu ada sehari, ada satu waktu yang doanya mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa mustajab ni, apa maksud doa mustajab? Doa mustajab ni hak mana kita minta, insya-Allah dapat selalu. Kita nak tengok tanda sikit tentang malam Lailatul Qadar ni. Alamat-alamat ataupun tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa yang disebut oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dia berkata secara marfu'nya ialah sesungguhnya malam tersebut bersih, terang. Seolah-olah bulan yang menerangi, tenang, kita rasa tenang, nyaman dan tidak terlalu sejuk pada malam tersebut dan tidak terlalu panas. Dan tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya hingga ke waktu pagi. Mata pun tak nampak. Dan daripada tandanya bahawa matahari pada waktu paginya keluar dalam bentuk keadaan tidak bercahaya dengan kepanasan seperti bulan penuh purnama, dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersamanya pada hari tersebut. Maknanya tadi dah sebagaimana Ustaz sebut, banyak ulama-ulama menyebut bahawasanya yang jadi cahaya matahari seolah-olah tersekatlah dengan sebab banyaknya rahmat-rahmat Allah, malaikat-malaikat yang turun pada malam tersebut. Daripada Ubay bin Ka'ab menyatakan bahawa Nabi SAW dengan sabda yang bermaksud, sesungguhnya matahari yang terbit pada hari tersebut tidak mempunyai cahaya dan kepanasan. Ini kita yakin. Sebab tiap-tiap tahun kalau kita perhati, setiap tahun mesti akan ada paling-paling tidak satu hari, satu pagi yang pagi tadi cahaya mataharinya tak terang. Hari ini kita yakinlah. Sebagai seorang Islam, kita yakin dengan apa yang disebut. Apabila kita, kalau ulama-ulama, masa Ustaz dengar je dulu, doktor-doktor, pensyarah-pensyarah Azhar, dia sebut. Tak, malam, contohnya malam ni kita, kalau kita terawih dengan dia, kata, semalam, Lailatul Qadar. Nah, jadi,
Ibnu Mas'ud. Nah, mengikut riwayat daripada ucapan Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya matahari keluar setiap hari antara dua tanduk setan, cerah macam, kecuali pada pagi malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar ni tidak ada pancaran yang cerah serupa sekala lah. Pagi ni tak ke mana pagi tadi? Pagi tadi macam mana tak? Hari ni. Mana malam itu tak lagi lah. InsyaAllah tak lagi lah. InsyaAllah mudah-mudahan malam ni kau, atau malam kita cara buat dia kau. Wallahualam lah. InsyaAllah bagi siapa-siapa yang Tuhan kehendak, dia akan jemput. Tapi bagi siapa-siapa yang Tuhan tak kehendak, boleh jadi dia sendiri pun tak nak taubat, tak ada sungguh-sungguh pun nak taubat. Siapa masa malam Lailatul Qadar, dia akan rasa ngantuk. Tidurlah malam ni. Ngantuk. Rugi kita tak. Okey, baik. Jadi, berdasar kepada apa yang Ustaz sebut sebagai kesimpulan lah, nak siput sikit, menunjukkan kepada kita betapa mulia dan agungnya Lailatul Qadar, sehingga dia boleh melebihi 1000 bulan. Lebih 1000 bulan. 1000 bulan tak. Lalu oleh sebab tu lah, maka kita hendaklah melakukan amalan-amalan ibadat dengan bersungguh-sungguh tak. Jadi, dan bukan setakat semaya, kita perbanyakkan baca Quran, zikrullah, munajat dan apa saja doa-doa yang kita nak minta. Kalau boleh minta lah tentang kebaikan dan agama kita lah. Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahluhu wa jadda wa shadda al-minzara. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 terakhir Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan menghidupkan malam. Malamnya malam 10 terakhir itu dengan ibadat, mengejutkan ahli keluarganya dan memperketatkan kain sarungnya. Maknanya maksud tadi dah menjauhi supaya tidak meniduri isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam lah. Maknanya direct ni ibadat, semaya, qiyam dan sebagainya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain pula, Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sendiri, kata Aisyah, Nabi akan bersungguh-sungguh. Ustaz sebut tadi dah. Start daripada awal kita bersungguh dah. Kias sama dah. Cuma akhir ni kena bersungguh lagi. Kata Aisyah, Nabi ni sentiasa bersungguh-sungguh di akhir 10 akhir Ramadan ni, tidak sebagaimana bersungguhnya Nabi pada malam-malam yang lain. Itulah antara beberapa perkara yang Ustaz boleh sebut di sini lah. Kalau boleh, kita cuba apa ni? Okey, baik. Amsha Irfan. Amalan-amalan yang paling elok untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Tadilah maknanya kita kena banyak istighfar. Pertama sekali kita kena istighfar. Istighfar banyak daripada dosa-dosa kita. Yang keduanya kita kena perbanyakkan doa kita supaya Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita malam Lailatul Qadar tersebut. Sebab kita tak tahu kadang-kadang siapa masuk, kita sungguh-sungguh dah ngatuk dah. Siapa masuk, nyak makan, nak ebak makan macam-macam, buat apa tak bangun, pakai teh, nyak angin tidurlah malam tu. Jadi itu kehendak Allah Ta'ala, padalah kita kena minta. Bagaimana kita nak minta dengan Tuhan masuk Ramadan supaya Allah Ta'ala sentiasa berikan kesihatan kepada kita. Okey. Nur Amirah, nak Ustaz Amirah pada apa ni? Amalan yang lebih yang boleh dilakukan pada 10 malam terakhir oleh muslimat yang uzur. Jadi kalau
Pertama sekali, bagi muslimat yang uzur, sama ada di bulan Ramadan ataupun di 2 bulan Ramadan. Ustaz tak ingat dah kata-kata siapa dia. Satu doa yang diajar oleh guru kami kepada muslim yang uzur, supaya sepanjang uzur dia pun dia boleh pahala sebagaimana semasa tidak uzur. Pertama sekali, bila dia kena dia terlibat dengan uzur. Nah, kalau boleh muslimat ni tak usah makan ubat lah. Makan ubat kan tak siwi keuzur itu mari kan. Jadi tu tetap comel dah. Jadi apa pun ada pahala belaka. Pertama sekali bila muslimat tu datang uzur, satu doa yang boleh diamalkan oleh muslimat iaitu kita baca doa ni. Doa ke sepujian bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli zambin. Ustaz tak ingat catat dari kitab mana ni. Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli zambin. Kata guru Ustaz, masih ada lagi sekarang. Siapa-siapa yang mengamalkan amalan doa ni, insya-Allah dia akan mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana dia tidak uzur. Ada pahala dia straight dan ada dia uzur tu dia akan dapat pahala straight bagaimana pahala-pahala sebelum ni. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah di atas setiap perkara dan keadaan yang berlaku. Wa astaghfirullah min kulli zambi. Dan aku bermohon keampunan kepadamu ya Allah dari di atas setiap segala dosa-dosa yang aku lakukan. Kemudian hak lain itu kita faham lah. Mana walaupun muslimah itu tidak boleh. Kalau hak isteri orang ni, maknanya dia kena kejutkan lah. Nak kejutkan suami dia bangun bertahajud. Boleh pahala super sekali. Ada bukan isteri orang pun kejut adik-adik dia. Ataupun kalau adik-adik dia ni lembat sikit, dia cuba untuk bersama-sama maknanya kalau malam sebelah malam tu dia peringat dah adik-adik malam ni mana tak uzur tu peringat lah pakat bang belakang mudah-mudahan qiyamul lail malam ni kena malam Lailatul Qadar. Kat uzur contoh. Jadi sama-sama kita dapat pahala seperti itu. Mana kita dalam tolong menolong ataupun membantu bagi mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran pahala yang sama juga. Lia Maryam, apakah nasihat untuk mereka yang terlepas malam Lailatul Qadar? Tahu kok kita malam Lailatul Qadar bila selepas qada ni. Setakat ni rasa tak terlepas lagi, insya-Allah pakat-pakat cari dah. Kalau saja mak ngah, orang Kelantan kata mak ngah siapa-siapa masa ngelah dah tinggal 2 malam lagi. Baru nak bersungguh bangun pagi esok tengok cerah, pagi macam molek. Bangun malam ngelah, pagi ngelah pula tengok cerah, saja lepas kita. Buat lagu mana? Lepas tu kak. Ya dah, bagi kita mana satu kerugian yang besar tu bagi kita tu. Jadi apa pun kita kena kita kena menyesali dah di atas perkara-perkara tersebut. Buat lagu mana dah, moga kita sentiasa dalam keadaan lala. Jadi kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Sebab tu ulama dulu 9 bulan selepas 9 bulan akan datang ni dia sentiasa berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala memanjangkan usia dia ataupun sampaikan dia pada bulan Ramadan pula. Kenapa nak beribadat pada bulan tersebut. Jadi gitulah bagi ustaznya. Kesilapan yang lepas biarlah. Hak lepas dah berlalu. Sekarang kita bercakap yang kita akan datang. Jadi bagi Lia Maryam sana insya-Allah bila kita dengar hari ni ustaz rasa mungkin boleh bersetuju dengan ustaz. Tapi ustaz bukan ahli dia untuk menentukan malam Lailatul Qadar berlaku dah ke tak lagi ke kan. Jadi insya-Allah rasa-rasa tak berlaku lagi. Jadi berbaki hari yang berlaku yang masih ada kepada kita ni insya-Allah kita cubalah sama-sama untuk sama-sama kita badi doa sebenarnya ustaz ya. Badi doa bukan masuk ustaz bila ustaz kecil ustaz yang terbaik tak.
Jadi kita sama-sama doa ustaz, doa pada antum ketek, lepas tu antum doa pada ustaz ketek. Jadi ustaz rasa sekadar teruk,